Al-Bukhari dan Muslim seperti mana yang saya bagi tahu bahawasanya mereka zaman tak jauh, 194, 256 Al-Bukhari, dan kemudian Imam Muslim muda sikit, dia lahir pada tahun 204, meninggal pada tahun 261 Hijrah, pada zaman yang sama. Imam Muslim, kalau dia ada kelebihan, Sahih Muslim ini di sudut mendatangkan lafaz-lafaz yang berbeza dengan sanad-sanad yang berbeza. Sesiapa yang ingin tatabu' kepada lafaz, maka Sahih Muslim bagus. Tetapi di sudut mengambil kira kekuatan, khususnya tentang subutnya luqya ataupun pertemuan dengan rawi, Imam Bukhari lebih baiklah masalah ini. Dan Muslim adalah merupakan murid kepada Al-Imam Al-Bukhari. Walaupun di dalam Sahih Muslim tidak ada hadis daripada Al-Imam Al-Bukhari, yang para sarjana hadis berbincang panjang kenapa tidak ada. Sepatutnya itulah gurunya yang utama, kerana orang yang pertama menghimpunkan kitab yang tajarrud, yang semata-mata meletakkan hadis yang sahih, ialah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah Imam Bukhari. Dan yang kedua ialah Muslim bin Hajjaj, seperti yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka dia yang pertama, Muslim mengikut apa yang dia buat. Tapi barangkali oleh kerana berlaku krisis yang hebat, Imam Bukhari, Allah Ta'ala uji dia. Di antara dia dan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, seperti mana yang saya selalu bagi tahu, gurunya yang dianggap sebagai, merupakan sebagai alam kepada ilmu jarh wa ta'dil, kepada tokoh besar kepada jarh wa ta'dil, dia telah berkrisis dengan Imam Bukhari. Dan dia juga guru Imam Bukhari. Apabila ada orang di dalam majlis Bukhari bertanya Imam Bukhari tentang apa pandang Bukhari tentang berhubungan al-lafz fil Quran, lafaz Quran, lafzul Quran, ada huwa makhluqun an ghairul makhluq, adalah dia makhluk ataupun ghairul makhluk. Dikatakan Al-Imam Al-Bukhari menyatakan Al-Quran ghairul makhluk wa af'alul ibadah makhluk. Al-Quran tidak makhluk, tetapi perbuatan-perbuatan hamba adalah makhluk. Jawapan itu tidak disukai oleh banyak ahli hadis, kerana cukuplah sebut Al-Quran tidak makhluk. Bila sebut yang kedua itu, nanti akan memberikan isyarat-isyarat yang lain. Lalu berlaku, kemudian Imam Bukhari kata wa su'alu an hadha bid'ah. Tanya benda ni imtihanu bi hadha bid'ah, nak uji benda ni bid'ah. Kawan ni memang saja dia main kelas nak test. Akhirnya berlaku krisis. Muhammad bin Yahya respon. Akhirnya Al-Imam Al-Bukhari dituduh membawa satu benda yang menyanggahi ulama-ulama pada zamannya. Dan Al-Bukhari pula tidak tanazul dalam hal itu, sehingga menyebabkan dia dilarang berceramah, tak boleh bercakap, tak boleh mengajar, dikeluar daripada Naisabur, pergi ke Bukhara tidak dibenarkan, kemudian keluar, sehingga tidak ada ruang untuk dia lagi. Gubernur ulama-ulama menulis menyatakan Muhammad bin Ismail dha'ifu wa fihi mas'alatul lafz. Muhammad bin Ismail dhaif, padanya ada masalah lafz. Dan ulama-ulama menulis antara satu sama lain untuk melemahkan dia. Sementara gubernur dan pemerintah tidak membenarkan untuk dia mengajar. Sehingga kata para ulama, kata sebahagian ahli-ahli sejarah yang menulis tentang Bukhari, Bukhari menyebut, Allahumma qad daqad alayya al-ardu bima rahabat faqbidni ilaik. Ya Allah, telah sempitlah bumi ini sedangkan ia luas, ambillah aku kepadamu. Kurang daripada sebulan, Al-Imam Al-Bukhari pada hari raya dia telah meninggal dalam keadaan dia terbuang, tidak dibenarkan mengajar. Dia nak pergi ke tempat lain, dan kemudian orang tempat lain pula bergaduh, pro kontra, yang menyokong, yang menentang. Dia meninggal. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Allah menempatkannya selepas dia meninggal pun Sahih Al-Bukhari menjadi rujukan umat. Saya sebut hal ini untuk menjelaskan kepada kita, tidaklah mudah untuk seseorang
berdiri membawa ajaran yang apa yang ia yakini, sehingga kita akhirnya dikelirukan tentang apa itu makna dakwah dan apa itu tujuan dakwah. Imam Muslim ialah imam alim dia. Pada umur dia 14 tahun, dia lahir pada tahun 204 Hijrah. Pada umur dia 14 tahun, dia mula mendengar hadis. Tapi dia sendiri kaya. Sebab dia tokek, dia ada kedai baju. Perniagaan dia besar, duit banyak. Terkenal dengan pemurah. Ketika dia dilantik menjadi imam dan guru, banyak memberi wang kepada orang lain. Dia berniaga. Kaya dia. Cuma saya nak cerita ialah satu hal tentang apa yang kita, tentang salah faham kita tentang apa yang dikatakan membawa dakwah dan membawa ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.